kita ada tim Timbalan Ketua Pengarah Pilihan Rakyat dan Tan Sri Anwar Musa, Surya Pasabang, Saudara Syahir Ahli Parlimen Bacok dan juga pimpinan PAS lah. Jadi tuan-tuan dibuka lah, sekiranya ada soalan terus boleh tanya. Silakan. Silakan. Mungkin dalam ucapan sebentar tadi ada disebutkan mengenai Sabah perlu ada kursi untuk menang. Mungkin untuk next pilihan raya berapa kursi yang disasarkan untuk PAS? Tergantung kepada perbincangan kita rakan-rakan parti yang bersama, tergantung kepada kekuatan tentera kita. Tapi keadaan kita di Sabah ni kalau dilihat unik sedikit lah, memandangkan di sini ada JRS. Mungkin kerjasama dengan parti-parti kerajaan di Sabah ke macam mana? Jadi kita akan lihat keperluan masih dalam perbincangan. Tuan Guru, mungkin kalau untuk PAS saja, kalau ada sasaran itu berapa kursi untuk pertandingan? Itu bergantung kepada jumlah jentera yang mampu untuk bertugas. Yang saya pun tak tahu lagi bila-bila. Tapi dalam pilihan raya yang lepas, PAS memberi laluan untuk tidak menghantar calon masa tu. Jadi kali ini itu keadaan masa itu dan kita membantu rakan-rakan lain. jadi mungkin PRN akan Mungkin datang. ada perubahan yang kita ikuti. Ada kemungkinan PAS akan bertanding lah juga seperti biasa. Kemungkinan bertanding kemungkinan tak bertanding. Ya. Mungkin Tuan Guru boleh komen sikit PAS dengan rakan-rakan gabungan dalam Perikatan Nasional macam mana untuk di Sabah ni? Kita menerima hakikat kewujudan masyarakat majmuk. Di Sabah ni dalam keadaan orang Islam berbagai suku kaum. Masa-masa ada pengaruh dia, itu orang bukan Islam yang ambil kira. Dan Sabah ni masih majoriti orang Islam. Keahlian PAS di Sabah sekarang berapa? Itu saya tak ingat. Ya, 20,000. Terbanyak di daerah? Tawau, PP, Sandakan tu 3 zon. Tawau, Sandakan, KK. So mungkin 3 kawasan yang akan letak calon untuk bertanding. Calon tu calon bukan mesti pihak pada dokumen. Mungkin sesuatu Tan Sri lah mungkin. Tan Sri boleh ya. Berkenaan dengan isu dissolve Masyarakat nasional di Sabah baru dibubarkan pada minggu lepas. Saya baca dalam media macam itulah. Tetapi petang ini pukul 2, sekejap lagi ahli-ahli jawatan kuasa akan berjumpa dengan saya. Tapi yang pentingnya MN Sabah tidak dibubarkan. Tak ada siapa yang dikuasa membubarkan. Perlembagaan MN, jawatan kuasa di peringkat negeri dilantik oleh pusat. Dan dia tidak boleh membubarkan sesiapa. Tapi yang pentingnya sekarang ini, timbalan masih ada, naib-naib masih ada, AJK masih ada. Jadi saya ambil sikap terbuka, kejap lagi saya terbuka. MN di Sabah diteruskan macam biasa. Kalau ada beberapa individu yang mungkin atas sebab-sebab tersendiri, mereka nak duduk, ini badan NGO, sukarela, ini bukan parti politik. Ya. Yang penting MN membuat khidmat. Jadi saya ambil sikap yang terbuka dengan berita yang tersiar itu, mungkin petang ini bila saya jumpa dapat gambaran yang lebih jelas. Tapi semalam telah disahkan timbalan mahu meneruskan 2 timbalan. Naib-naib juga mahu meneruskan dan AJK ramai yang mahu meneruskan. Jadi saya jumpa mereka. MN Sabah berjalan macam biasa.
kumpulan yang buat persidangan sidang akbar sebelum ni akan datang juga petang ni atau Ya. macam mana? Yang Ya, buat selepas pukul 2, saya jumpa mereka pukul 2 dan selepas itu saya boleh bagi maklumat yang lebih terperinci lah. okay. Saya perlu dengar dulu daripada mereka semua. Ada dakwaan mengatakan hilang kepercayaan, hilang dengan Itulah sebab mungkin MN itu nak cuba dijadikan dipolitikkan. Nasihat saya, biarlah dia kekal sebagai NGO. Ya, sebenarnya 2 minggu yang lepas, pengurusi MN Sabah menghantar minit mesyuarat kepada saya mencadangkan untuk MN menjadi parti muafakat nasional dan dicadangkan supaya jadi presiden. Jadi 2 minggu lepas tu kuat sekali kepercayaannya kepada saya. Kemudian dalam masa 2 minggu tiba-tiba tak percaya. Jadi saya nak tahulah yang percaya tu kenapa, yang tak percaya tu kenapa, ataupun mungkin hanya masalah 1-2 individu. Yang pertama. Yang kedua, individu berkenaan mengisytiharkan dia mau jadi CM Sabah. Jadi saya bimbanglah, pilihan raya pun belum, pengurusi penaja MN Sabah mengisytiharkan dia mau jadi CM Sabah. Jadi saya tersepitlah di situ. Ya, saya dalam parti PAS pun tak isytihar siapa nak jadi CM. Tiba-tiba pengurusi MN yang saya presidennya, dia isytiharkan kepada media dan media pula siarkan macam itu dia nak jadi CM. Jadi kalau dia nak jadi CM, saya terima kasihlah dia lepaskan jawatan MN supaya MN boleh berjalan ikut dasar dia. Ya, jadi yang nak berpolitik masuk parti, ya, MN ni biarlah dia sebagai satu badan NGO menghidupkan semangat muafakat nasional. Itu semangat mengutamakan perpaduan, terutamanya di kalangan kelompok-kelompok program lain Islam, hendaklah bersatu padu supaya ada kekuatan dan tanpa meminggirkan kelompok-kelompok yang lain. Itu falsafah MN. Jadi MN ni kena friendly, jangan diperlukan. Kita usah terlalu bimbang pasal MN, insyaAllah selesai dalam masa 48 jam. Isu MN ni hanya berlaku di Sabah kah atau macam mana kalau situasi di Semenanjung pula? Tak berbangkit langsung. So, di Sabah saja, bukan di Sabah pun. Satu individu saja. Ya. Satu kena faham, MN keahliannya individu apply direct. Tak ada siapa boleh bubarkan sesiapa sebabnya individu apply direct. Tapi mungkin orang berkenaan terbawa-bawa dengan parti. Kalau parti lain, ada orang ambil parti, bayar yuran, ada kawasan, ada pilihan raya, pemilihan. MN tidak ada. MN badan NGO berkhidmat secara sukarela. Jadi jangan politikkan MN berlebihan daripada apa yang sepatutnya. Yang penting jaga keharmonian. MN ada 3 motto: love, unity, respect. Tinggalkan politik dan kebencian. Utamakan perpaduan. Utamakan saling menghormati kita rakyat berbagai kaum, berbagai bangsa. Jadi love, unity, respect. Jadi buatlah program-program kebajikan, membantu tanpa mempolitikkan secara berlebihan. Jadi soal cadangan menjadikan MN sebagai parti itu yang dibawa oleh MN Sabah terpaksa kami tolak.